Islam tradisional secara umumnya ialah hasil perlembagaan yang mempraktikkan keagamaan yang bersumberkan syariah dan tidak dipengaruhi oleh gaya pemikiran dan budaya asing seperti Barat. Golongan ini yakin bahawa pemikiran moden adalah tidak baik kerana tidak berasaskan prinsip keagamaan dan kerohanian. Ulama tradisional lebih cenderung mencari jawapan Islam terhadap tentangan masa kini berdasarkan masa lalu. Ciri-ciri Islam tradisional ialah yang pertama, bersifat eksklusif atau tertutup. Islam tradisional tidak mahu menerima pemikiran, pendapat, ideologi yang berasal dari luar, terutamanya dalam bidang keagamaan. Yang kedua, Islam tradisionalis tidak dapat membezakan hal-hal bersifat ajaran atau yang bukan ajaran. Mereka menganggap semua hal yang berhubung kait dengan agama adalah ajaran yang harus dipertahankan. Seterusnya, Islam tradisionalis berfikiran bahawa keputusan hukum yang diambil oleh para ulama di masa lampau merupakan contoh ideal yang harus diikuti. Samping itu, Islam tradisionalis cenderung bersifat Jabariyah, iaitu bersikap pasrah dan patuh pada Tuhan, diiringi dengan keyakinan bahawa segala sesuatu jika Tuhan mengizinkan akan terjadi walaupun tanpa usaha. Akhir sekali, Islam tradisionalis tidak mahu mengikuti perubahan dan berpegang teguh bahawa hidup mereka sudah baik sejak dahulu. Ajaran sesat dan milenialisme. Milenialisme ialah suatu period di dalam sejarah falsafah Islam yang mana telah berlakunya penyelewengan pada fahaman sesetengah orang Islam. Antaranya ialah kemunculan Mahdism di kawasan barat India hingga ke Afrika dan negara-negara Islam yang lain. Sesiapa yang mengaku diri mereka sebagai Imam Mahdi sudah sememangnya sesat kerana Imam Mahdi itu sendiri tidak menyadari bahawa dirinya ialah Imam Mahdi berdasarkan mafhum hadis. Antara contoh Mahdism ialah kemunculan Mahdi of the Sudan pada 22 Jun 1881. Muhammad Ahmad telah menggelarkan dirinya sebagai Imam Mahdi yang dijanjikan akhir zaman. Pergerakan yang diterajui olehnya juga menyebabkan munculnya ajaran Bahai. Mahdism ini terus berkurangan sehingga tahun 1979. Ia muncul kembali semasa revolusi Iran. Disebabkan keadaan politik yang tidak stabil, Mahdism telah berleluasa hingga ke kawasan utara Nigeria. والرسول زعيمنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا وفوق كل ذلك الله غايتنا. Selepas gerakan Mahdi tidak mendapat sambutan, lahirlah satu gerakan baru yang bernama Gerakan Fundamentalism yang bermula bertapak di Mesir. Gerakan fundamentalism ini adalah kebangkitan semula bagi memartabatkan Islam di peringkat politik antarabangsa dengan mengikuti semula Al-Quran dan Sunnah dan menentang gaya pemikiran cara hidup Barat. Pada mulanya, tujuan gerakan ini adalah untuk menguatkan penggunaan undang-undang syariah secara aman kecuali dalam hadis Wahabi. Fahaman Wahabi adalah fahaman yang mengikuti pemikiran Imam Hanbali daripada masalah fiqah, dan manakala dari hukum akidah pula mereka berpegang kepada tafsiran Ibn Taymiyah. Terdapat beberapa ciri-ciri fundamentalism, iaitu gerakan ini berhasrat untuk kembali kepada tradisi agama yang menolak segala perubahan idea, lebih-lebih lagi dari Barat. Kedua, penolakan yang agresif terhadap modernisasi Barat yang sekular. Ketiga, identiti yang berwatakkan militan. Keempat, bertujuan untuk mencipta sistem sosial yang berdasarkan tradisionalism yang agak kurang moden, dan yang lebih ekstrim adalah memusuhi agama lain selain Islam dengan mendakwa agama lain sebagai sesat. Pada tahun 1936, semasa tempoh Perang Dunia Kedua, gerakan ini telah menambah tujuan iaitu untuk membela nasib Palestin. Hal ini mendapat sambutan daripada Pakistan, Afghanistan dan Lebanon. Pakistan menyambut hal ini dengan secara aman, manakala Lebanon menyambut dengan cara yang lebih radikal. Tetapi di Afghanistan, mereka menumbuhkan Taliban. Taliban menguasai sebahagian besar daripada Afghanistan sejak tahun 1996. Matlamat mereka adalah untuk mendirikan agama Islam yang anti-demokrasi. Hal ini memberikan impak yang besar kepada dunia dengan mengklasifikasikan Islam berkait rapat dengan keganasan. Amerika Syarikat dengan bantuan United Kingdom dan didorong oleh negara-negara yang pro-Amerika telah memulakan tindakan ketenteraan terhadap pihak Taliban pada Oktober 2001. Matlamat yang dinyatakan adalah untuk menjatuhkan pihak Taliban daripada berkuasa kerana keengganan Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden di atas pembabitannya dengan serangan 11 September dan sebagai tindak balas atas bantuan Taliban ke atasnya. Di Malaysia, umat Islam mengikuti ajaran daripada mazhab Imam Syafi'i dan termasuk juga negara-negara berdekatan seperti Indonesia, Brunei dan Thailand. Dari segi pengambilan hukum, sumber mazhab Syafi'i adalah Al-Quran dan As-Sunnah, diikuti pula dengan ijma' dan qiyas. Imam Syafi'i tidak mengambil pandangan daripada para sahabat kerana ia merupakan
ijtihad yang berkemungkinan salah dan telah menolak Musallim Mursalah dan tidak bersetuju menjadikan amal Ahlul Madinah sebagai hujah. Manakala dari segi pengambilan hukum, mazhab Hambali telah meletakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama dalam perundangan Islam. Imam Hambali juga beramal dengan ijma' dan qiyas, dan jika terdapat nas yang nyata dalam Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis mutawatir, beliau berpendapat bahawa tidak harus berpegang kepada sumber-sumber yang lain seperti para sahabat ataupun qiyas. Tetapi terdapat juga beberapa perbezaan antara Imam Hambali dan imam-imam mujtahid yang lain dalam menyimpulkan sesuatu hukum, iaitu seperti penggunaan istishab dan Said Az-Zarai. Istishab bermaksud berpegang kepada suatu keadaan di masa lalu bahawa keadaan tersebut tidak pernah berubah pada masa sekarang ataupun masa yang akan datang, sehingga adanya dalil yang menyatakan bahawa keadaan itu berubah-ubah. Ahmad adalah antara imam daripada mazhab-mazhab yang paling kuat berpegang kepada Said Az-Zarai dalam memutuskan sesuatu hukum. Zarai bermaksud perantaraan untuk mencapai sesuatu tujuan ataupun matlamat yang tidak tercapai kecuali dengan sebab-sebab atau jalan-jalan yang menyampaikan kepadanya. Rentetan daripada golongan Islam tradisional, kemunculan milenialisme dan fundamentalisme yang mulanya aman dan bertukar radikal, akhirnya tibalah fasa di mana falsafah Islam menerima cabaran hebat daripada falsafah Barat. Falsafah Barat telah menyerang menerusi doktrin dari berbagai sudut. Yang pertama, politik. Banyak penyataan yang berat sebelah telah mengaitkan Islam dan keganasan. Contoh, Senator Annie dari Australia menyalahkan Muslim sebagai punca keganasan di Christchurch, New Zealand. Walhal pengganas tersebut ialah non-Muslim. Selain itu, Tom Belfast, responden peristiwa 9/11, berkata, "Whenever I think of a Muslim, I think terrorist." Walhal agenda peristiwa tersebut masih dipersoalkan. Tambahan pula, Barat menjadikan alasan keganasan ini untuk menjajah negara seperti Iraq dan Libya. Walhal ini hanyalah satu alasan yang diciptakan untuk eksploitasi hasil minyak di negara tersebut. Hasilnya terlahirlah modernisme dalam Islam. Kesan positifnya boleh dilihat pada Empire Turki Uthmaniyah apabila satu arahan dikeluarkan untuk mewujudkan parlimen yang menyebabkan parlimen mempunyai kuasa melebihi ulama. Impact modernisme juga boleh dilihat melalui sistem pendidikan dan perfilman yang berkiblatkan Barat. Kesan negatif itu ada, iaitu contohnya masalah sosial, pertama masyarakat mengikuti budaya, pertuturan dan perwatakan ala-ala Barat. Yang kedua, kemiskinan. Kesan daripada penjajahan negara Barat ke Iraq contohnya menyebabkan negara ini dalam kemiskinan. Ketiga, layanan buruk oleh anak dan pengaruh rakyat. Anak semakin biadab kepada ibu bapa kerana di Barat ibu bapa dianggap insan biasa. Waimah, anak tidak dipanggil dengan gelaran ibu atau ayah. Mereka dipanggil dengan nama sebenar mereka. Pengaruh dadah, budaya kelab malam dan kerosakan akhlak menjadi ikutan. Akhir sekali, bahan dan kelakuan lucah. Televisyen dan media sendiri banyak menayangkan video yang berunsurkan kelucahan. Realitinya, kesemua media dan bahan ini dimonopoli oleh Barat. Sebagai rumusan, agama Islam adalah agama yang murni. Semua umat Islam dituntut untuk kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang sebenar dan menepis sebarang anasir luar serta berjuang demi membersihkan nama Islam.